Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Semoga sihat walafiat. Saudara Hani Abdullah, begitu juga saudara Ahmad Azimi dari Tumpat, Kelantan. Apa khabar saudara Muhammad Nazir Syafi'i dari Lostak? Saudara Zamari LC, Raja Kamal, Raja Bazian, begitu juga DZ Ketari. Salam perjuangan. Saudara Abdul Aziz Abdul Rahman dari Tanjung Karang, saudara Ahmad Mab, saudara Said Abdul Hakim Jaafar dari Singapura. May Allah bless all of us today. Alhamdulillah, insyaAllah. Alimah Ismail, lagu sedap, lagu intro. Saya akan cari lagu yang lain kalau ada. Ya, saudara Mazlan, gitu je saudara Hashim Alias. Apa khabar? Orang Melaka. Saudara Nur Azman dari Pokok Sena, Kedah. Saudara Azali Kasim, selamat malam. Saudara Abdul Rahman Abdullah daripada Johor Bahru. Begitu juga Syahrudin bin Ardi, salam satu Malaysia. Saudara Abu Nem, waalaikumsalam. Saudara Pak Aziz, salam dari Kuantan, Pahang. Begitu juga saudara Azrul Jalil, bersama dengan Puan Hamidah Kamat dari Teluk Datuk. Teluk Datuk ni di Selangor, saya tak silap saya. Saudara Sanusi Yusof, Said Abdul Hakim Jaafar, sentiasa mendoakan kita semua untuk semua teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar Pak Chu, orang Langkap? Bingit tak telinga? Di Langkap tentunya ramai main mercun dekat tak? Puan Umi Kalsum, Puan Marabiah Abdullah, selamat malam. Saudara Jeffrey Dim dari Teluk Intan, Perak, saudara Muhammad Radhi, saudara Hashim Atan, begitu juga saudara Persona Mas 520 Teratai Ibunda. Saudara Hashim Atan, selamat malam. Syah Ali Ahmad dari Sri Putrajaya. Dari Putrajaya, Richard Bakri, Puan Syarifah Hafifah dari Pasir Gudang, Johor. Rubidin, apa khabar Bi? Tuan Haji Azhar belum manap. Saudara Fadilah Awang dari Pulau Pinang, begitu juga saudara Salih Lembang. Puan Ramlah Mat Jadi, Meda Nordin, itu juga Awi Jali, saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah, Kelantan, saudara Abdul Jamal dari Janda Baik, Bentong. Saya insyaAllah dah 3 bulan nanti saya nak pergi ke Bentong, ada pertemuan di sana. Saudara Kazani, terima kasih. Saudara Nur Aini, begitu juga saudara Fuzil Uzair, apa khabar dari Rostar, Kedah. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Yang penting bagi saya, jangan lupa like, share dan subscribe, saudara. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024. Dan tinggal lagi 31 hari, kita menuju untuk melihat hadirnya tabir awal Ramadan. Tapi jangan lupa saudara, hari ini sudah pun 1417. Hari yang ke-1417. Virus tersebut masih berlega dalam negara kita, dan saya perlu mengingatkan teman-teman kerana besok mungkin ada yang menghadiri majlis open house ataupun walimatul urus. Pastikan anda melakukan penjarakan sosial, jagalah kebersihan diri, jaga keselamatan kita saudara. Itu yang paling penting. Sebab penyakit itu masih ada lagi. Walaupun tidak dapat rekod sepenuhnya daripada Kementerian Kesihatan. Baik saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Sekali lagi saya harus mengingatkan saudara bahawa saya bukanlah da'i ataupun ustaz yang bertauliah. Hanya sekadar menyantuni tulisan teman-teman yang menghantar setelah saya fikirkan sesuai untuk perkongsian kita bersama. Ya, saudara Azan, Haji Wan Ismail, Roypa dari Terengganu. Said Abdul Hakim dia kata saya sebagai penonton saja ambil pengajaran dan sihat serta semangat. Terima kasih. Datuk Eli Cik Man, apa khabar Tok? Moga sihat. Saudara Kamarudin Muda, saudara Tengku Harun. Saudaraku dari Putrajaya. Baik saudara, daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, 2 orang disebutkan di sisi baginda Rasulullah SAW, di mana salah seorangnya adalah ahli ibadah dan seorang lagi yang berilmu. Kemudian lantas baginda Rasulullah bersabda, keutamaan seorang alim dari seorang abid seperti keutamaanku dari orang yang paling rendah di antara kalian.
Kemudian baginda melanjutkan lagi sabdanya, sesungguhnya Allah, malaikatnya serta penduduk langit dan bumi, bahkan semut yang ada dalam sarangnya sampai kepada ikan paus di lautan, mereka akan sentiasa mendoakan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ini adalah hadis riwayat Tirmizi yang ke-2609, merupakan hadis sahih, saudara. Jadi pengajarannya, kedudukan orang yang berilmu dan beramal adalah lebih baik berbanding seorang ahli ibadah yang tidak berilmu. Kerana perumpamaan yang berilmu seperti kedudukan Rasulullah SAW berbanding seorang abid tanpa ilmu umpama perbandingan dengan orang yang kebanyakannya yang paling rendah. Orang berilmu yang mengajarkan ilmu kepada orang lain akan didoakan oleh penduduk di langit dan di bumi, termasuklah semut dan ikan paus di lautan. Alangkah beruntungnya saudara ilmuwan yang beramal dan mengajar kepada orang lain. Kata Al-Fuzail bin Iyadi, seorang alim yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya akan disebut-sebut oleh para malaikat yang ada di langit. Sebab itu marilah kita sama-sama sentiasa menuntut ilmu serta beramal dengannya. Ingat pesan Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah ilmu kerana mempelajarinya sebab Allah adalah khasyah. Dia rasa takut. Jadi kita rasa takut bila banyak ilmu yang kita dapat hitung tentang kebesaran Allah SWT. Jadi menuntut ilmu adalah ibadah, saudara. Mempelajarinya adalah tasbih, mencarinya adalah jihad, dan mengajarnya kepada orang yang tidak mengetahui adalah sedekah. Sementara menyerahkan kepada ahlinya adalah sebagai taqarrub, ilmu teman dekat ketika bersendirian dan sahabat dalam kesunyian. Saudara, berusahalah untuk mendapatkan ilmu dan kita sebarkan ilmu itu pada orang lain. Itu yang terbaiknya. Kita santuni pula apa kata sahabat saya, Datuk Seri Said Ali dari Ceras, yang saban hari menghantar kiriman dalam segmen Mutiara Kata. Menurut Datuk Seri Ali, jangan sesekali kita membandingkan diri kita dengan orang lain kerana setiap insan memiliki haluan yang berbeza. Biarpun ianya berliku matlamatnya, kita tetap mencari rahmat dan redha ilahi. Jadi jangan kita membeza-bezakan, membanding-bandingkan antara diri kita dengan orang lain. Ingat saudara, itu pesan Datuk Seri Ali, dan saya juga sentiasa berpesan pada pimpinan negara agar jangan membelanjakan wang negara tanpa had kerana kita bimbang negara boleh muflis. Kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam mana-mana channel, tidak ada masalah bagi saya. Saya tak marah, saya izinkan. Tetapi anda juga harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tidak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda buat. Ingat tu saudara, ini adalah pencerahan politik, matlamatnya sekadar memberi informasi kepada warga. Tak lebih daripada itu. Bila saya memberi pencerahan, tentulah ada pandangan dan sebagainya. Sebab itu saya katakan kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Ini prinsip bila kita berbicara, kita berbahas dalam satu isu. Kalau anda tak setuju, tak ada masalah bagi saya. Kalau nak mengirim, nak menghantar pandangan dan sebagainya, juga saya lalukan. Asalkan saudara menggunakan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang molek, yang ada adabnya. Jangan gunakan bahasa-bahasa yang teruk-teruk, saudara. Sebab kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap persoalan secara harmonis, saudara. Ini peringatan kerajaan PHBN. Apa ni saudara, Joker 88, tak begitu. Dia kata kerajaan PHBN takut Najib bebas, tak betul. Itu tak betul, saudara. Mereka sedang berusaha sebenarnya. Baik. Hari ini kita melihat sambutan sempena Tahun Baru Cina telah diadakan, di mana keharmoniannya terserlah. Contohnya apabila hari ini Yang Amat Perdana Menteri hadir meraihkan sambutan Tahun Baru Cina di Wisma MCA, itu bangunan MCA yang dihoskan oleh Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong. Ramai yang hadir, saudara. Ramai. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi, Datuk Seri Ismail Sabri hadir, Datuk Mat Hassan ada, dan menteri-menteri dalam Kabinet Kerajaan Madani semua hadir. Artinya, saudara, walaupun tidak ada wakil daripada MCA yang duduk dalam kerajaan,
Tetapi santunan, ukhuwah persahabatan antara pimpinan MCA dengan pimpinan Kerajaan Madani begitu mantap saya. Saya juga ingin mengambil kesempatan kepada warga MCA, keluarga-keluarga dari masyarakat Cina, sempena Tahun Baru Cina ini, kongsi Fat Choi. Semoga lambang naga itu memberi rahmat, membawa kebahagiaan untuk warga Cina kerana kepercayaan mereka. Tahun inilah tahun naga. Semalam mereka mengadakan makan besar satu keluarga. Itulah warga keturunan Tionghoa, mereka makan setahun sekali. Bila makannya mahal. Satu meja kos ni sampai beribu saya. Itulah yang kita melihat harmoni dan makmurnya negara kita. Rakyat hidup dalam keadaan yang cukup harmonis. Jangan kita cuba-cuba untuk menghancurkan keharmonian yang kita warisi sejak berpuluh tahun lamanya. Cuma hari ini saya di samping warga Tionghoa, warga Cina merayakan sambutan Tahun Baru Cina, Kota Raya Kuala Lumpur masih lagi dipenuhi oleh warga asing. Tentulah tumpuannya di jalan Silang saya. Naga tak sampai ke situ gamaknya. Sebab itu ramai. Laporan saya lihat begitu ramai warga parti yang membanjiri sekitar kawasan di Jalan Silang dan juga di Lebuh Pudu. Saya juga mendapat perkabaran di Terengganu juga ramai. Jadi mereka keluar daripada ladang-ladang, mereka keluar daripada kilang sempena cuti umum ini untuk meraihkan hari kelepasan. Cuma saya merasakan sepatutnya waktu inilah kita memantau apakah mereka ini merupakan pendatang tanpa izin yang mempunyai permit ataupun tidak. Jadi tapi itulah keadaannya, bertambah harmonis Malaysia ni. Ramai bila cuti umum saja Jalan Silang, Jalan Pudu dan kota-kota besar penuh dengan warga parti saudara. Saudara Rosmini, salam dari Pontianak. Saudara Syed Abdul Hakim Jaafar, ilmu itu penting katanya. Saudara Nurliza, Saudara Ramli Karim, salam dari Keluang. Itu juga Kuzaimah Langat, Saudara Mahazi Hashim. Saudara Syed Abdul Hakim juga mengucapkan selamat Tahun Baru Cina. Saudara, Hajah Comel-Comel, apa khabar Hajah? Semoga sihat ya. Dan tak payah kita cakap soal parti, kita sentuh sedikit apa yang berlaku di negara jiran kita iaitu Indonesia. Tinggal lagi dalam 4-5 hari lagi kita dapat tahulah keputusannya. Tapi dari Jakarta saya menerima laporan bahawa peluang untuk satu pusiran ataupun satu putaran bagi pemilihan Presiden Indonesia 2024 semakin jelas memperlihatkan bahawa gandengan calon Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Rakubuming Raka mendahului pesaing-pesaingnya dengan 53.5%. Masih ada lagi lebih kurang seminggu sebelum pengundian tinjauan yang dilakukan oleh NNCD mencatatkan 21.7% untuk calon Anies Mohaimin dan untuk berada dalam tempat kedua. Sementara Ganjar Mahfud berada di tempat ketiga dengan 19.2%. Nampak gayanya saudara, calon Presiden Indonesia Prabowo Subianto berada jauh di landasan hadapan dan tepat untuk memperolehi majoriti dan memenangi pilihan raya Presiden pada minggu depan. Hampir 205 juta warga Indonesia bakal mengundi pada 14 Februari. Tapi hari ini sudah pun ada pengundian untuk rakyat Indonesia yang berada di negara kita. Mereka mengundi di PWTC, mereka juga mengundi di beberapa tempat. Saudara, tinjauan bebas indikator politik menunjukkan bahawa Prabowo juga Menteri Pertahanan dan beliau merupakan calon kali ketiga berjaya memperolehi 51.8% undian bersama pasangannya Gibran Rakabuming Raka, iaitu anak sulung kepada Presiden Jokowi. Sementara itu bekas Gubernur Jakarta Anies Baswedan berada di belakang tempat kedua tapi jauh ditinggalkan saya. Prabowo dapat 53% sedangkan Anies Baswedan cuma mendapat 24.1%. Penang pilihan raya kali ini sewajarnya mesti memperoleh sekurang-kurangnya
50% undian daripada rakyat Indonesia. Kalau tak dapat 50%, maka terpaksa diadakan pusingan kedua. Kalau pusingan kedua itu, mereka yang berhampiran. Tak ada lagi 3 calon, akan tinggal 2 calon saja. Tapi saya berkeyakinan kerana penganalisa dan perkabaran daripada Kota Jakarta menyatakan bahawa Prabowo begitu mantap berada di hadapan bersama dengan anak Pak Jokowi. Itu keadaannya, saudara. Dari Indonesia kita lihat juga apa berlaku di Gaza, saudara. Memang menyedihkan, masih belum usai masalah di Gaza ni, saudara. Kerana apa? Dari Tel Aviv saya mendapat kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh para pejuang Islam, para pejuang Mujahid, para pejuang Hamas yang mengatakan bahawa mereka melihat bahawa Amerika hanya sekadar memberi pandangan kritikan saja. Sikap mereka hanya tunggu dan lihat dan melihat kehancuran demi kehancuran di bumi Gaza. Malahan Sesar Agung Amerika, Sesar Negara Amerika Syarikat, Mr. Anthony Blinken, walaupun beliau mengkritik aktiviti kedutaan Israel di Gaza dengan mengatakan kematian orang awam kekal terlalu tinggi, namun dilihat tidak mampu untuk menyekat keganasan yang dilakukan oleh rejim Zionis. Sebab itu sekarang ini di Gaza, kabarnya hari ini pengemburuan masih berlaku. Sebab itulah saudara, dari Istanbul, Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ telah mengumumkan bahawa terdapat 52 negara termasuk Turki dan 3 organisasi antarabangsa bakal membuat kenyataan masing-masing kesan undang-undang terhadap jenayah yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestin yang diduduki termasuk oleh Al-Quds masih lagi tidak dihiraukan oleh mereka. Menurut ICJ, 52 buah negara tersebut termasuklah Turki, Liga Negara Arab, Pertubuhan Kerjasama Islam dan Kesatuan Afrika. Mereka membuat kenyataan dalam sesi bermula dengan kenyataan Palestin sejak 19 Februari, pada 19 Februari nanti. Itu keadaan saudara, ICJ bakal merekodkan bantahan daripada negara-negara yang tidak terkesan oleh peperangan tersebut, tetapi mereka begitu simpati terhadap untung nasib warga Palestin. Kerana saudara, pada hari ini saya mendapat laporan bahawa kematian puluhan ribu rakyat Gaza tidak dapat dielakkan apabila rejim Zionis masih lagi melakukan serangan di sebalik tuntutan dunia agar dihentikan peperangan tersebut. Ini merupakan menimbulkan kebimbangan pada warga Gaza, saudara. Sebab itu dalam kenyataan hari ini, Hamas mengata sebarang tindakan ketenteraan akan memberi kesan buruk yang boleh membawa kepada puluhan ribu syahid dan cedera jika Rafah pula diceroboh. Kumpulan pejuang Palestin yang mengawal semenanjung Gaza berkata ia akan menganggap pentadbiran amal syarikat, masyarakat antarabangsa dan pendudukan Israel bertanggungjawab dalam serangan-serangan tersebut. Dan agensi bantuan sekerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin, UNRWA, memberi amaran bahawa ratusan ribu nyawa pelarian Palestin terancam di utara dan di tengah Gaza akibat mereka mengalami kekurangan makanan. Ketua UNRWA, Philip Lazarani, berkata, kali terakhir agensi itu dibenarkan menghantar bekalan ke kawasan itu adalah lebih 2 minggu lalu, iaitu pada 23 Januari. Agensi lain yang menyediakan bantuan kemanusiaan juga melaporkan sekatan untuk mendapatkan atau untuk menghantar bantuan ke wilayah Palestin masih lagi terkandas. Jadi sebab itu warga di Gaza, mereka bakal mengalami kebuluran yang teramat teruk. 300,000 rakyat sama Islam kita, rakyat Palestin yang bakal mengalami kebuluran. Malahan lebih menyedihkan saya dapat laporan daripada Nablus, kesan daripada kekejaman tentera Israel terhadap rakyat Palestin apabila mereka turut melepaskan anjing-anjing ganas yang terlatih untuk memburu dan mencederakan warga Palestin. Ya, banyak yang terlibat, yang kesannya kanak-kanak berusia 3 tahun pun yang terbaru digigit oleh anjing tersebut untuk tak tahulah apa tujuannya. Anjing-anjing ini digunakan oleh tentera Zionis untuk mencederakan, memburu warga Palestin. Saudara bayangkanlah anjing-anjing pun digunakan oleh
tentera Zionis setelah mereka meledakkan bom di bumi Gaza. Berdoalah saudara dalam keadaan begini, tak tahulah apa nak jadi. Saya risau sangat-sangat melihat kekejaman yang tak ada langsung peri kemanusiaan. Tak cukup dengan tembakan, tak cukup dengan ledakan bom. Kini mereka melepaskan anjing-anjing ganas yang dilatih untuk mencederakan tanpa mengira bukan tentera Hamas tapi kanak-kanak. Yang terbaru, kanak-kanak ada yang kena gigit kat pahanya, kakinya, dan setelah mereka digigit oleh anjing ganas tersebut untuk mendapat perubatan, rawatan tidak ada. Kerana hospital di Gaza semakin sunyi daripada ubat-ubatan dan para doktor. Itu keadaannya. Sebab itu saya haraplah sama-sama kita berdoa agar Allah SWT menjelmakan hukumannya kepada tentera Zionis yang begitu zalim terhadap warga Palestin. Baik saudara, kembali ke tanah air. Saya mendapat khabar dah 2-3 hari dah benda ni berlega, bahawa politik kita nampak gayanya macam-macam berlaku saudara. Sebab malam ni tajuk bicara saya, banyak orang tanya apa tajuk malam ni. Tajuk bicara saya adalah sumpah seranah politik. Mereka lain tak ada melakukan sumpah seranah, orang tu tak betul, orang ini tak betul. Sedangkan negara luar kita dapat melihat kesan daripada perbalahan, rakyat juga yang menderita. Saudara, itu keadaannya. Saya bagi contoh, saudara, apa saja yang dilakukan oleh Yang Amat Perdana Menteri saat ini, maka beliau akan diserang habis-habisan. Mungkin malam esok saya cuba nak mengutip dan mengulas satu persatu apa saja isu yang dilontarkan terhadap pimpinan kerajaan Madani, terutama Yang Amat Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, ada 2 orang tu, semua kena serang oleh malakon lah. Benda yang tak ada pun diada-adakan, saudara. Saya lihatlah saudara, macam kemarin. Kemarin hari Jumaat, saudara, pimpinan Parti Bangka mempromosikan supaya turun beramai-ramai warganya yang diangkut dengan bas. Jadi akhirnya berkumpullah umat Melayu yang sebahagian besarnya. Saya amat yakin mereka tidak tahu apa sebenarnya. Tapi matlamatnya, kononnya untuk mempertahankan Mahkamah Syariah. Kesan daripada perbicaraan tuntutan daripada Peguam Nik Elin. Saudara, dan saya rasalah kalau ditemui, boleh dikatakan mereka yang hadir, sama ada makcik-makcik ke, kakak-kakak kita ke, warga yang dia mahu datang dengan bas berbondong-bondong. Itu kalau ditanya, apa sebenarnya perhimpunan sebut diadakan? Saya yakin pasti mereka tidak tahu. Akhir-akhir mengatakan, ya kita nampak bahawa Islam terancam. Itulah alasannya. Sedangkan siapa yang tahu matlamat yang dilakukan oleh Nik Elin itu, dia bukan mencabar hukum Tuhan. Dia bukan mencabar hukum syariah. Apa yang dicabar oleh beliau adalah ketidakpastian ataupun ketidakstabilan dari segi perundangan. Itu yang dimainkan. Ya, sekarang ni, saya kadang-kadang saya melihat keadaan itu, saya amat bersedih apabila warga, terutama orang tua-tua ni, dipunggah daripada luar desa. Tak apalah nak bawa mereka datang bercuti ke Kuala Lumpur, okey, tak ada masalah. Tetapi matlamat mereka tidak lain tak bukan hanyalah dengan tujuan politik. Matlamatnya untuk menunjukkan bahawa kerajaan hari ini zalim, yang akan ada pula kenyataan-kenyataan seolah-olah nak menutup Mahkamah Syariah. Benda tak betul. Benda tak betul diadakan. Sebagaimana sekarang ni, hari ini Menteri Komunikasi, Saudara Fahmi Fadzil, dia dengan jelas menyatakan bahawa kenyataan pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 peruntukan kesalahan di bawah enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019 itu adalah tak benar. Katanya dakwaan Tan Sri Muhyiddin bahawa susulan keputusan itu beberapa perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam tidak lagi menjadi kesalahan di Kelantan. Itu satu kenyataan yang tak benar, saudara. Sebagai Presiden Parti Perikatan Nasional, sepatutnya Tan Sri Muhyiddin bertanggungjawab dengan setiap kenyataannya. Bukan hanya melemparkan tuduhan demi tuduhan. Hanya kerana bila semalam
Mahkamah Keputusan telah pun memutuskan keadaan begitu. Sebab itu saya lihat Saudara Ahmad Mursi menghantar kiriman pada saya. Dia kata bekas Perdana Menteri itu didakwa di dalam FB-nya selepas keputusan Mahkamah Persekutuan, kononnya terdapat beberapa kesalahan syariah tidak lagi jadi kesalahan di Kelantan. Itu tak betul saya. Jadi kalau betul-betul lah, kalau betul-betul perkara itu tak boleh diadili dan sebagainya, kata Saudara Ahmad Mursi, kalau dia berani, pergilah ke Kelantan. Langgar 16 kesalahan itu. Kerana dia bawa akta sivil, dia masih lagi boleh dikenakan hukuman lebih berat. Sehingga 30 tahun. Berbanding dengan enactment syariah yang cuma mengenakan 3 tahun maksimal. Jadi, apa yang dilakukan oleh Nik Ali ini adalah satu presiden bahawa enactment jenayah syariah negeri itu sudah boleh dicabar. Jadi apakah dia tak sedar Presiden kes Iki Putra tahun 2021 waktu mereka berada di anjung kuasa dan di mana pesalah boleh mencabar undang-undang syariah yang ultra virus jika mereka didakwa. Jadi soalnya sekarang ni, kenapa Tan Sri Muhyiddin bertindak sebegitu? Apakah tak ada modal politik yang lain? Jadi saya merasakan bahawa inilah dogma ataupun masalah apabila ahli-ahli politik kita ni terlalu orang pihak kata pedor lah saudara. Asal politik asal boleh bagi kandangan, bagi kritikan, terus serang. Aduh, hai. Contohnya sekarang ni, saudara, macam contoh saya akan cakap terus terang. Kadang-kadang kita ni tak bersyukur. Orang Melayu kena bersyukur. Contohnya Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia berusaha mendirikan masjid, bantu tahfiz, wujudkan surau. Tapi orang kata rasuah. Itu masalah dia. Kemudian selepas dia dilepaskan oleh mahkamah, di NAA, itulah yang dilakukan saban hari. Setelah mereka tak bersyukur. Hari ini pun, saudara, kita kena jelas, tak ada pun anggota daripada kerajaan kerabat Madani ini yang dihadapkan ke mahkamah kena rasuah. Tapi Presiden UMNO masih lagi didengungkan dengan 47 tuduhan dan sebagainya. Apakah ini tandanya kita semakin tidak bersyukur? Terhakis perasaan syukur kita. Dan akhirnya, saudara, saya melihat kebanyakan mereka dulu menentang UMNO Barisan Nasional. Bagai nak rak. Tak gunalah Presiden UMNO begitu, begini. Dan bila berlaku pilihan raya pada tahun 2018, UMNO tewas. Bila tewas sekarang ni, lepas 5 tahun, mulalah mereka yang menyerang itu menyebut berkali-kali bahawa rindukan zaman UMNO. Semua dah hancur sekarang saya. Segala-gala dah menemui kehancuran atas perbuatan tangan mereka. Sebab itu saya saban malam memberi penjelasan kepada warga supaya kita berhati-hati daripada mengeluarkan kenyataan. Jangan sampai kita akhirnya menyesal di kemudian hari. Sebagai contoh, saudara, semalam saya dengar begitu teganya yang anak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia sewaktu hadir, dia bertemu dengan kaki tangan kerajaan di Melaka semalam. Dengan jelas dia mengatakan, dia hairan. Bagaimana ada pula pihak yang menyalahkan dan menyindir kerajaan Madani hari ini kerana melakukan tindakan undang-undang yang diambil terhadap golongan mahakaya yang terpalit dengan rasuah. Jadi dia kata ada yang mengeluh apabila pendakwaan dikenakan terhadap individu tertentu yang didapati katanya mengumpul kekayaan yang kabarnya mencecah pada angka bilion ringgit. Jadi sebab itu seorang Ibrahim kata, saya rasa aneh. Memang pun kita pun rasa aneh saya. Bagaimana boleh mereka mempertahankan usaha-usaha yang cuba dilakukan oleh Perdana Menteri dan juga kerajaan Madani untuk menghakiskan, untuk memastikan budaya rasuah ini segera ditamatkan. Tapi dia disalahkan atas tindakan melakukan mengizinkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah membuat siasatan. Contoh macam Spenco. Isu tentang Spenco ni banyak orang tak tahu sebelum ini. Kita cuma ingatkan bahawa ini adalah syarikat biasa. Rupa-rupanya berbilion wang negara. Melibatkan kontrak bilion ringgit. Dan syarikat yang memberi tawaran lebih murah tak dapat. Yang mahal yang dapat. Dan syarikat tersebut telah pun menguasai
kontrak. Dah berpuluh tahun dah lamanya. Sebab itu kita mengharapkanlah agar Tan Sri Azam Baki berterusan untuk melihat dan membuka fail-fail untuk mengkaji siapa yang terlibat dalam isu Spanko. Tapi saya bersempati juga dengan beliau. Saat ini beliau diserang secara peribadi. Orang bila dia marah kerana ada siasatan dilakukan, maka diserang peribadi. Peribadi, Tan Sri Azam Baki, soal dia kahwin lagi dan sebagainya. Itu jadikan isu. Bukan usaha mengucapkan terima kasih, tahniah kepada SPRM yang mau membongkar satu demi satu perlakuan pihak mereka yang terlibat dengan gejala rasuah. Datuk Seri Anwar Ibrahim, saban hari diserang. Sebab itu dia kata dia enak, dia aneh lah dia kata. Saya hairan bagaimana boleh kita pertahankan orang-orang yang terlibat dengan rasuah. Sedangkan inilah punca berlakunya ketirisan ekonomi negara. Sepatutnya rakyat menikmati segala kemudahan, segala kemakmuran yang dijana oleh negara kita ini sepatutnya dinikmati oleh kita bersama. Tapi semua itu tidak dapat dilakukan apabila wang-wang yang sepatutnya untuk diagihkan bersama rakyat sudah pun terhakis, habis. Jadi keadaan gitulah sebenarnya. Datuk Seri Anwar Ibrahim kadang-kadang dia pun hairan dan aneh. Cuma saya nak mengharapkan agar Yang Amat Perdana Menteri jangan lenjan lah. Jangan serik. Biarlah diserang bagaimanapun. Dan saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim nampaknya masih lagi berterusan untuk tidak berundur daripada ketegasannya untuk menyiasat satu demi satu mereka yang terlibat dalam gejala rasuah. Serangan macam-macam lah. Kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim ni bercakap soal rasuah, tapi Timbalan Perdana Menterinya rasuah. Sedangkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Hamidi telah pun dibuktikan DNA tak ada apa pun. Itu cara mereka untuk mengajak rakyat membenci pimpinan hari ini. Sedangkan kerajaan hari ini sedang berusaha, saudara, untuk melakukan perubahan demi perubahan. Memang tidak dinafikan bahawa banyak kontrak-kontrak besar sudah tidak ada. Kerana tumpuan kerajaan Madani hari ini adalah untuk memastikan wang negara ini digunakan untuk pembangunan. Fasa pertama dah selesai. Pembersihan, tentang gerai-gerai makanan, tempat rakyat biasa, sekolah, dah pula jadi pula isu. Apabila Perdana Menteri menyatakan bahawa kita nak pastikan sekolah-sekolah, tempat anak-anak kita belajar bersih, termasuklah tandas-tandas, pun jadi isu, saudara. Bagan nak rak boleh diserang. Dan sekarang ni dah habis dah pasal itu. Sekarang ni masuk pasal kedua. Pasal kedua yang sedang dilakukan oleh Yang Amat Perdana Menteri adalah memperbaiki tahap kehidupan warga kaki tangan kerajaan yang bertugas. Contoh, kem-kem askar, di mana rumah anggota tentera ini akan diperbaiki semula. Sebab sebagai Perdana Menteri, dia tidak rela untuk melihat anggota tentera tinggal dalam rumah-rumah yang menyedihkan. Begitu juga anggota polis. Mereka berada dalam beret-beret polis yang lama. Kalau saya pergi ke kampung-kampung, macam di kampung saya, saudara, masih ada lagi beret-beret polis tu yang satu bilik saja. Yang kecil, yang sempit. Sedangkan anggota mereka mempunyai anak 5-6 orang. Itu gambarannya sekarang ini akan dilakukan pengubahsuaian dan diperbaiki semula. Jadi kepada kontraktor-kontraktor selama ini dapat kontrak 300 juta, 500 juta, mungkin kontrak-kontrak besar itu dah tak ada. Kerana tahun ini sepanjang tahun 2024, Yang Amat Kerajaan dan Pimpinan Yang Amat Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui Kerajaan Madaninya akan menggembeling tenaga untuk memperbaiki keadaan rumah-rumah kaki tangan awam, rumah pegawai kastam, rumah pegawai polis, anggota-anggota rela dan sebagainya yang akan dipertingkatkan supaya mereka mendapat keselesaan. Lebih-lebih lagi pasukan tentera. Kita suruh mereka berperang menentang musuh. Dalam waktu yang sama, keluarga yang tinggal di rumah yang amat menyedihkan. Itu yang sedang dilaksanakan oleh Kerajaan Madani. Di samping itu, anak-anak muda yang tidak mempunyai perumahan yang tetap, tak mempunyai rumah, mereka bekerja tapi menghadapi kesukaran.
untuk mencari tempat tinggal. Sebab sewa rumah tinggi melambung ini sedang dilaksanakan oleh kerajaan Madani supaya kemudahan untuk mendapat ataupun untuk membeli rumah-rumah akan disediakan oleh kerajaan. Dengan caranya kita tunggulah satu dua bulan lagi akan adalah pengumuman demi pengumuman. Tapi itulah yang diserang sekarang. Kerana tak ada kontrak yang nilai 500 juta, 1 bilion, tak ada. Yang dilakukan kontrak tu nilai sekecil, bukan besar mana. Macam mana membaiki tanda-tanda di sekolah, memperbaiki prasarana sekolah, nilainya 70 juta, 50 juta, tapi ramai yang dapat. Bukannya kalau satu kontrak besar tu nilai 500 juta, seorang aja dapat saudara. Sebab itu sekarang ni, orang yang tak dapat kontrak yang begitu tinggi, mereka menyerang pimpinan kerajaan hari ini. Sebab itu sekarang ni, menurut Zainuddin Ibrahim, dia kata dia yakin bahawa lembaga hasil dalam negeri juga telah pun diperkemaskan supaya memburu mereka yang cuba melarikan cukai. Ini ada juga saya. Dulu zaman Tun Najib diwujudkan GST. Ya, kerana GST itu matlamatnya untuk memastikan semua cukai-cukai dibayar. Tapi sekarang ini lembaga hasil dalam negeri telah pun diminta untuk memastikan setiap mereka yang mendapat kenikmatan. Saudara Mat Safari Mat Zain, Abah dapat ke pergi Bangkok melawat kawan dia? Dapat. Saudara Mat Safari. Tak ada masalah. Kerajaan Madani ni tak ada masalah. Kalau saudara bercakap semalam pun saya bagi tahu. Waktu dia jadi Perdana Menteri, Presiden UMNO nak pergi buat umrah. 2 kali minta supaya pasport itu diriliskan. Tak rilis. Sedangkan abah kau ni nak pergi ke Bangkok je untuk melihat kawan dia meniaga ke merasmikan restoran, tak ada masalah. Itulah itu gambarannya saudara. Jadi kalau Sarudin yakin, dia kata pada saya yang ada kuasa hari ini lambat bertindak. Sepatutnya Kementerian Dalam Negeri kena cepat bertindak. Itu saya setuju. Semalam, 2 hari lepas pun saya berbicara dengan Datuk Abdullah Sani, kita memberi pandangan bahawa Kementerian Dalam Negeri harus lebih peka untuk bertindak segera atas sebarang kebejahatan. Secara GSC, ada escort tak boleh lari ibarat indah kabar rupa, tak bebas bergerak walaupun dapat pasport. Jadi katanya mesti ada escort. Saya tak tahulah itu SOC pihak keselamatan, pihak yang berwajib saya. Tapi saya nak menyarankan cerita sekarang ini bagaimana kekecewaan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bila beliau menzahirkan di Melaka semalam, tak sempat saya nak ulas malam tadi, beliau menzahirkan kekecewaan yang teramat sangat apabila usaha kerajaan Madani ini untuk membentas, menangani para perasuah, mereka yang mengumpul harta berbilion-bilion, bila kerajaan melakukan tindakan, kaki tangan kerajaan, penguatkuasa dan kepimpinan dalam kerajaan Madani ini diserang. Dan warga boleh pula bersetuju. Itu yang hairannya. Mereka boleh lepas pandang. Macam mana selalu dikatakan, kalau anggota keselamatan, anggota polis didapati terima duit RM1, itu dianggap rasuah. Tapi kalau komisen beratus-ratus bilion, berpuluh bilion, itu merupakan komisen. Ini yang perlu diperbetulkan. Kalau negara kita makmur, kaki tangan kerajaan mendapat gaji yang baik. Sekarang ini kerajaan juga sedang menyusun tangga gaji, tapi itu jugalah yang diserang. Kononnya tak ada pencen lah, KWSP, macam-macam. Saya dengar je, saya lihat saja. Kenyataan demi kenyataan daripada para walanon. Tak ada kerja lain saya. Apa saja yang dilakukan oleh kerajaan hari ini, semua tak betul. Jadi sebab itu, saya kadang-kadang bersetuju juga dengan pandangan daripada ahli parlimen daripada Lipis, Datuk Abdul Rahman Muhammad. Dia kata walanon ni, selagi jiwa mereka tidak menemui ilahi, bahasa yang agak lembut lah, selagi tak mati saudara, mereka akan terus menabur fitnah. Terbaru sekarang ini, keunggulan persahabatan, keunggulan sokongan, ahli-ahli pimpinan UMNO di negeri Pahang cuba dikocakkan balik. Kononnya bahawa ada suara-suara
bahawa Datuk Yang Amat Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi nak ambil alih kursi Parlimen Lipis. Supaya antuk-antuklah ni saya. Supaya Datuk Rahman berbalah dengan Yang Amat Menteri Besar. Jadi kata Datuk Rahman, kata ini semua saya tak ambil pot. Nak kata pun katalah. Ia terpulang pada dia lah. Dia sebagai Menteri Besar, dia sebagai Ketua Perhubungan. Walaupun Datuk Rahman sebagai Ahli Majlis Tinggi UMNO. Tapi soalnya jangan sekali-kali mewujudkan suasana yang tidak harmonis. Tapi mereka akan menyerang, membuat surat layang, menyebarkan fitnah. Kononnya ada masalah hubungan antara Ketua Bahagian Lipis dengan Menteri Besar Pahang. Tak betul. Tak betul. Mereka begitu sekarang ni kukuh. Jadi mereka tak boleh lihat bagaimana kesatuan daripada UMNO Pahang ni. Saya ingat dalam 2 hari lagi, insyaAllah, hari Isnin nanti saya mengundang speaker Dewan Undangan Negeri Pahang, Datuk Syakar, untuk kita berbicara, nak bertanya dengan dia. Pertama sekali tentang kedudukan politik di Pahang. Yang kedua tentang apa yang dikatakan enactment kerajaan negeri. Biarlah speaker menjelaskan. Kadang-kadang kekeliruan ini perlu dijawab oleh mereka yang mempunyai autoriti. Setara kena ingat bahawa ini bukan cerita mudah. Usaha-usaha mereka memecah belahkan dalam warga UMNO. Tapi yang hairannya, kita daripada warga UMNO pun mudah terperangkap. Boleh percaya pula. Itu masalah besar lah. Terpulanglah pada anda ya saudara. Macam mana hari ini saudara? Ini cerita yang saya geleng kepala saudara. Hari ini Yang Berhormat Datuk Ahmad Maslan, dia menyarankan, dia kata pimpinan utama parti dalam kerajaan perpaduan, itu dia tuju pada dengan Komeng lah, berhubung tentang isu tanah-tanah perkampungan Melayu, nak jadikan tempat UNESCO dan sebagainya. Jadi kata Datuk Ahmad Maslan, pimpinan utama parti dalam kerajaan perpaduan diminta lebih berhati-hati ketika mengeluarkan kenyataan kerana dikhawatiri boleh menyinggung perasaan orang Melayu dan Bumiputera. Memang kita menghadapi masalah, khususnya UMNO yang dituduh AMDAP dan sebagainya, saudara. Dia selaku Ahli Majlis Tinggi, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, kenyataan berbau perkauman yang dicetuskan oleh pimpinan DAP amat bahaya, bukan sahaja kepada sensitif rakyat, malah kepada keharmonian masyarakat. Itu realitinya. Dan sebab itu dia mempersoalkan sama ada kenyataan kontroversi yang dikeluarkan oleh beberapa pimpinan DAP sejak akhir-akhir ini apakah sengaja dilakukan bagi melihat dan mengukur reaksi orang Melayu dan Bumiputera. Apakah itu matlamatnya, katanya. Jadi sekarang ni kata Datuk Ahmad Maslan, dah 4 orang katanya. Sudah 4 pimpinan DAP mengeluarkan kenyataan kontroversi. Kenapa mereka masih tak faham? Jadi nak fahamkan mereka pun satu hal lagi. Jadi sebab itu Datuk Seri Ahmad Maslan, dia kata biar saya berikan data-data yang jelas, katanya. 2023 membabitkan komposisi kaum negara ini, iaitu Bumiputera Melayu sebanyak 70.1%. Warga keturunan Cina 22.6%. Warga keturunan India adalah 6.6%. Dan lain-lain kaum 0.7%. Jadi kata Datuk Ahmad Maslan, janganlah ada usaha untuk mengguris hati di kalangan 70.1% itu. Ia amat bahaya katanya. Jadi antaranya saudara, kenyataan-kenyataan kontroversi pimpinan DAP bermula dengan cadangan Lim Kit Siang. Dia pun sekarang ni tak ada pegang apa-apa jawatan dalam DAP pun. Kononnya bahawa Perdana Menteri bukan Melayu, boleh dilantik kerana tidak ada dalam perlembagaan. Ini kenyataan yang boleh menyemarakkan rasa amarah orang Melayu. Kemudian datang pula pengurusi DAP Wilayah Persekutuan, Tan Kok Wei. Dia menyentuh tentang perlu diadakan pilihan raya PBT dan sebagainya. Sekali lagi kita terjebak dalam perbalahan pandangan dan polemik politik. Kemudian timbul pula lagi apabila ahli parlimen dari Beruas, Ngah Komeng,
mengatakan bahawa pakar bukan Islam pun perlu ada dalam jawatan kuasa syariah. Lagi menyemaraklah amarahnya orang Melayu Islam, saudara. Dan terkini kenyataan Ngakomeng berhubung tentang Kampung Baru Cina sebagai tapak warisan dunia iaitu UNESCO. Semua ini mengundang amarah. Jadi menurut Datuk Ahmad Maslan, cukup-cukuplah kita mewujudkan perbalahan, kita menyinggung antara sesama lain. Yang penting kita harus menyantuni. Tak perlu mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang mengundang amarah dari kalangan 71% rakyat negara ini. Jadi selaku Menteri Perumahan katanya. Jadi kononnya nak mencalonkan Kampung Baru Cina Selangor sebagai tapak warisan pertubuhan pendidikan saintifik dan kebudayaan secara UNESCO. Kononnya nak mengiktiraf kepentingan budaya dan sejarah perkara tersebut. Jadi kena ingat katanya, banyak lagi sejarah yang perlu diwujudkan sebagaimana semalam pengumuman dibuat oleh Yang Amat Perdana Menteri di Melaka. Banyak tapak-tapak sejarah Melaka yang perlu dikaji dan perlu dinobatkan sebagai tapak sejarah dan dihormati supaya tidak berlaku penghakisan. Itu gambarannya, saudara. Jadi sebab itu Datuk Seri Ahmad Maslan berharap Kabinet tidaklah meluluskan cadangan yang cuba dilakukan oleh Ngakomeng berhubung perkara itu. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati apabila membuat pengumuman atau kenyataan yang membabitkan hubungan antara kaum kerana kesannya amat berbahaya. Itu kata Datuk Ahmad Maslan. Kerana segala kenyataan mereka sebut itu hanya akan menghakis sokongan orang Melayu terhadap kerajaan perpaduan dan UMNO. Dan selainnya, mereka ini menjadikan peluru kepada parti pembangkang. Datuk Ahmad Maslan memberi kenyataan itu secara jujur. Saya haraplah agar warga DAP dapat melihat persoalan ini secara jelas dan berbesar hati. Kita bukan nak cari polemik, tetapi saudara, tiba-tiba dalam saat-saat Datuk Ahmad Maslan menegur pimpinan DAP, ada pula mantan bekas pemimpin UMNO, tapi dia tak ada jadi pemimpin dah sekarang ni. Saya nampak dia dah mula jadi macam Malaun. Dah jadi Walaun pula dah sekarang ni. Apa sahaja yang dilakukan oleh kerajaan, maka dia menjadi juara untuk mengkritik. Saya tak nak sebut nama saudara, saudara pun tahulah. Hari ini dia mau melasah Datuk Ahmad Maslan. Bila dia kata bahawa dulu dia berada dalam barisan Majlis Tinggi UMNO. Dia kata dulu Datuk Ahmad Maslan minta supaya orang Melayu menyokong DAP. Tapi hari ini Datuk Ahmad Maslan sudah mengkritik. Berkritik tak boleh. Kalau dulu minta sokongan, sekarang bagi kritik tak boleh. Itu pandangan dangkalnya. Jadi bila dia menuduh pula Datuk Ahmad Maslan ni tak berani untuk membuat kenyataan, nak bawa keluar daripada pakatan kerana sayangkan jawatan. Dalam bahasa yang agak kasarnya, kadang-kadang mereka menyebut membesarkan tembuluk. Itu gambarannya, saudara. Saya heranlah bagaimana orang yang dulu berjuang bersama-sama dalam Majlis Tinggi UMNO boleh mengeluarkan kenyataan seperti itu. Dan hari ini apa saja yang dinyatakan oleh pimpinan UMNO. Lebih-lebih lagi kalau Presiden UMNO, Datuk Zahid Hamidi. Apa saja kenyataan Zahid Hamidi pasti akan disongsong, akan ditengkah olehnya. Saya haraplah agar warga kita berhati-hatilah daripada menerima pandangan yang saya nampak tidak ada kejujuran. Dulu cakap lain, sekarang cakap lain. Dulu cakap lain, sekarang cakap lain. Saudara Ahmad, saya malah nak sebutlah saudara. Saya melihat keadaannya, dia sekarang ni dah mula melalut. Jadi bagi saya, teruskanlah usaha anda menjadi pembangkang yang baik. Tak payah sebut pasal UMNO lah. Saya nampak pintu untuk beliau kembali pada UMNO semakin jauh. Banyak orang bertanya dengan saya, apakah beliau ini akan diterima kembali dalam UMNO? Saya kata dalam keadaan sekarang ni, daripada terima dia jadi ahli UMNO, lebih baik terima Datuk Tajudin Rahman. Paling tidak pun Tajudin Rahman, tidak Datuk Seri Tajudin Rahman, tak ada pula membelasah kepimpinan UMNO. Itu keadaannya, pandangan saya. Tapi Walaun ni sekarang ni nampaknya semakin hanyut. Semakin hanyut dengan kenyataan-kenyataan yang asal ada saja kenyataan, maka dibelasah. Isu Nek Elin
maka dia akan memuja pembangkang. Kalau gitu keadaannya, eloklah daftar diri jadi pembangkang. Tak perlu lagi nak isytiharkan diri anda sebagai orang UMNO. Tak ada dah. Saya haraplah warga UMNO tidak pun terpengaruh dengan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh mereka yang dulu begitu menyantuni, berjuang demi UMNO, demi bata agama, bangsa dan tanah air. Tapi sekarang ni, buka mulut saja lain tak ada. Habis UMNO kena serang. Jadi keadaan beginilah saya melihat bahawa rencam politik negara kita ini semakin teruk. Bukan kerana kedudukannya, tidak, kerana pemain-pemain politik yang sebegini. Mereka kebanyakannya yang mula kenyataan yang bukan-bukan ini, saudara, adalah datang daripada warga UMNO yang sekarang ni berada dalam Perikatan Nasional, memimpin parti-parti dalam Perikatan Nasional, selain daripada PAS lah. Mereka ni daripada warga UMNO. Dan sekarang ni tak ada lain serang habis-habisan. Begitu juga mereka yang dipecat daripada UMNO, yang disingkirkan daripada UMNO. Sebab kalau mereka berada UMNO pun, mereka inilah saya katakan sebagai parasit, musang berbulu ayam. Depan Presiden budik bagai nak rak, di belakang Presiden maki hamun. Itu keadaannya, saudara. Dan saya harap kita tidak mudah terpengaruh dan terperangkap. Saudara Fazilah Gadi, dia kata dia setia. Setia tang mana saya pun tak tahu. Saya tak tahulah setia tang mana. Terima kasih Saudara Zarin, beri saya sekuntum merah untuk saya. Mas, dia kata tak boleh sentuh DAP sekarang ni. Tak ada. UMNO tidak pernah pun gusar atau takut untuk menyentuh, menyonsong kenyataan-kenyataan kalau benda itu menyentuh soal kepentingan bangsa kita. Tak betul kenyataan itu UMNO tak berani sentuh DAP. Itulah saya katakan tak betul. Kalau kenyataan mereka yang dilihat menggusik ataupun mengguris hati warga bangsa kita, UMNO akan bangun. Sebagaimana kenyataan Datuk Ashraf Wajidi. Sebab dia kata tidak mungkin UMNO akan bersetuju dengan cadangan dengan Komeng. Selaku Siswa Agung UMNO, Datuk Ashraf Wajidi, dia kata UMNO menolak sekeras-kerasnya cadangan Menteri KPTK dengan Komeng yang mahu mencalonkan kampung-kampung baru Cina di Selangor sebagai tapak warisan. Walaupun, kata Datuk Ashraf Wajidi, tujuannya adalah untuk memperkasakan sektor pelancongan negara, tetapi UMNO berpandangan implikasi terhadap cadangan ini terlalu besar dan menyentuh tentang kedudukan Melayu Bumiputera secara tidak langsung. Jadi alasan Datuk Ashraf Wajidi, dia kata apabila sesebuah kawasan itu diiktiraf sebagai tapak warisan dunia, maka secara otomatis penduduk yang menghuni kawasan tersebut akan dianggap sebagai orang asal dan segala aspek berkaitan pendidikan, budaya dan bahasa akan turut diperakukan. Ini, kata Datuk Ashraf Wajidi, telah tentulah bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan yang mengiktiraf hanya Bumiputera sebagai penduduk asal dengan hak keistimewaan tertentu. Jadi katanya Komeng mesti memahami bahawa isu tanah adalah isu maruah dan kedaulatan yang tiada tolak ansur bagi orang Melayu. Ini jelas, saudara. Kita bukan membabi buta, ikut cakap saya, tak. Jadi sebab itu kata Datuk Ashraf Wajidi, cadangan sebut hanya akan merosakkan keharmonian kerajaan perpaduan dan mencetuskan polemik. Tidak perlulah di kalangan rakyat, bahkan tidak selari dengan dasar Malaysia Madani yang dipelopori oleh Perdana Menteri. UMNO kekal dengan prinsip sebagai benteng ketuhanan Melayu, benteng Bumiputera dalam kerajaan. Kami tidak akan sekali-kali membenarkan sebarang isu yang mengganggu-gugat kesejahteraan rakyat dan membelakangkan hak setiap kaum yang telah dipeterikan dalam perlembagaan. Itu jelas, saudara. Tapi Walaupun ni masih lagi menyerang. UMNO tak guna orang ni. Tujuan lain tak ada. Antuk-antuk, saudara. Secara CDM ni apa cerita lah. Ya, kita tidak mahu menyentuh sesuatu yang boleh memecah belahkan kita. Kalau tak betul, tak betul lah. Saya menghormati pandangan Datuk Ashraf Wajidi. Saya menghormati pandangan Datuk Ahmad Maslan. Tapi walaupun tu tidak. Dan kita harus berdiri teguh di belakang Perdana Menteri, saudara. Kerana usaha yang Perdana Menteri sekarang ini mahu memerangi gejala budaya rasuah. Ini perlu kita sama-sama santuni.
Saya kena ingat saya. Kita paling-paling tidak apa, kita dengan DAP ini baru. Kita hanya baru saja berkawan. Setelah 60 tahun lebih, kita berpalah sama sendiri dengan kepelbagaian, indoktrinasi dalam fikiran warga UMNO. Tapi jangan lupa, kita pernah juga berkawan dengan parti gerakan. Yang kalau kita lihat, mereka lebih teruk chauvinisnya. Dan hari ini gerakan sudah pun bersama dengan Perikatan Nasional. Jadi soalnya untuk mempertahankan martabat, maruah bangsa, tidak mungkin pimpinan daripada UMNO boleh menggadaikannya. Ini saya nak jelaskan. Saya pun kalau ada terlihat pemimpin UMNO yang cuba dilihat berkompromi dalam soal-soal martabat, maruah bangsa kita, hak kesemuan kita, kita akan sonsong. Saya yakin yang Presiden UMNO sendiri, yang Muhammad Zaid Hamidi juga, beliau berkali-kali mengingatkan pimpinan dalam kerajaan Pakatan Harapan, jangan kita sentuh satu benda yang berbau perkauman. Santunilah negara ini. Dan beliau juga mengajak warga kita untuk terus berdiri teguh di belakang Presiden UMNO, Perdana Menteri, yang berusaha habis-habisan memerangi gejala rasuah. Itu keadaan saya. Tapi banyak pula menyentuh bagaimana dengan isu Datuk Najib. Saya lihat sendiri, UMNO sedang berusaha. Bagaimana kenyataan pergerakan Ketua Putih UMNO. Sekarang ini Ketua Putih UMNO masih komited untuk memastikan agar perjuangan mendapatkan pengampunan daripada Duli Yang Agung terhadap Datuk Najib masih diteruskan. Saat ini saya dipahamkan sudah lebih daripada 1,5 juta tanda tangan sudah pun dikumpul yang diperolehi daripada pimpinan peringkat cawangan-cawangan. Gerak kerja Putih UMNO berterusan. Saudara. Gerak kerja pimpinan pemuda UMNO berterusan. Saya lihat tadi gambar daripada yang Ketua Pemuda Negeri 9. Saudara Asia, dia begitu committed dan telah pun berjaya mengumpul sebegitu ramai tanda tangan, bukan hanya di kalangan ahli UMNO, malah warga akar umbi yang minta supaya ihsan tuanku dapat memenimbangkan supaya Datuk Seri Najib diberi pengampunan. Jadi usaha ini sedang dilakukan. Artinya bukan UMNO tidak mahu atau melupakan, tidak. Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Dr. Kemal juga berterusan. Kita cuma tidak melakukan desakan yang dilihat sebagai satu tekanan. Kita merayu dengan tubuh tuanku. Kita ni UMNO ni memang menyantuni apa saja titah tuanku. Sebab itu puak-puak yang bertentangan mula mewujudkan macam-macam lah. Seolah-olah UMNO ni tidak langsung mempedulikan untuk Datuk Najib. Salah saudara. Targetnya sehingga habis hujung minggu ini, sekurang-kurangnya 1 juta tanda tangan akan dikumpulkan. Saya berkeyakinan kalau Ketua Puteri, Ketua Pemuda, Ketua Wanita, pimpinan cawangan-cawangan, saya dikabarkan, boleh katakan di seluruh negara sekarang ni, UMNO Bagas Putih, saya dapat tahu bahawa Ketua Penerangannya baru menghubungi saya, dapat dah tanda tangan ribuan daripada warga untuk minta permohonan ke bawah tuanku. Bukan tekanan saya, rayuan. Begitu juga UMNO Bagan Bangi. Saya dapat tahu Kak Pah, dia kata semalam saja dia dapat kumpul 6,000 tanda tangan. Itu Bangi. Bagaimana Negeri Sembilan, bagaimana di Kelantan, bagaimana di Terengganu, bagaimana di Perak, bagaimana di Negeri Sembilan, Pahang khususnya. Gerakan sedang berjalan saya. Saudara Adam Ross, dia kata PN10 mau memerangi rasuah. Gejala rasuah bagaimana? Isu Rohana Banglo, Taufik Aiman, di Singapura, Nur Muhammad Yaakob dan banyak lagi. Saudara Adam Ross, saya kata kita tunggu saja. Pasti mereka ini tak akan lepas, tak akan lari. Saya berkeyakinan semua ini akan dibawa ke muka pengadilan satu persatu. Tapi kita mesti mendorong, berdiri teguh, menyokong kepimpinan beliau. Jangan sampai lain-lain macam dia kata dekat Melaka, dia pun hairan. Anehnya, usaha dia untuk memerangi rasuah diperlekehkan dengan isu-isu yang bukan-bukan. Dan begitu juga dia diserang secara peribadi dan sebagainya. Saya rasa rakyat cinta damai, rakyat yang mau melihat bagaimana negara kita ni harus ditadbir, tata kelola yang baik, mesti berdiri teguh di belakang beliau.
Sebab itu Presiden UMNO tak lari daripada kenyataannya bahawa UMNO tetap kukuh di belakang Datuk Anwar Ibrahim untuk memastikan gejala-gejala rasuah ini dapat dihapuskan. Saudara Syukri Syafiee bebas kat Sri Najib. Memang itu sudah dilakukan. Betul saudara. Datuk Syukri kata bebas kat Sri Najib. Gantikan tempat Sri Najib dengan penyakau yang sebenar. Saya nak bagi tahu saudara, soal pelantikan dan sebagainya, kita buat satu persatu. Banyak orang menuduh Presiden UMNO takut Sri Najib. Tidak, kasih sayangnya. Saya bukan sekali bercakap dengan beliau. Berkali-kali saya bertemu dengan Presiden UMNO, saya bertanya macam mana keadaan. Saudara tahu, Datuk Seri Zahid pernah melafazkan kepada saya, ini saat-saat bila dituduh dan sebagainya, untuk saya berpisah dengan Najib, tidak sama sekali. Saya ingat lagi, Mal dia kata, dalam badan saya ini ada darah yang mengalir. Selagi darah ini mengalir, selagi itulah kasih sayang saya dengan Datuk Najib tidak akan terpisah. Biarlah orang nak kata apa pun. Sebab itu saya melihat keikhlasannya. Berbeza dengan yang seorang lagi itu. Jadi saudara, memanglah kita dapat merasakan pedihnya, sedihnya Datuk Zahid melihat pemimpin yang disayangi olehnya menghadapi keadaan begitu. Sebab itu sekarang ni UMNO sedang mengusahakan. Tapi dalam keadaan begitu janganlah kita pula melontarkan kata-kata yang bukan-bukan sokong sesuatu yang baik. Jangan kita menjadi sokong membawa repah. Saya setuju dengan pandangan Pak Chu. Dia kata UMNO ni nampak lembut tapi berkesan. Saudara, dan kita harapkan agar pimpinan Datuk Anwar Ibrahim terus kukuh iltizamnya bagi memerangi gejala rasuah. Kita jumpa lagi besok, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Jam 12 malam jangan baca abad pakai mercun, saudara ya. Sebab itu kesalahan. Terima kasih.